Simptom-simptom microsleep. Tersengguk-sengguk, mata terkebil-kebil, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Lupa kejadian di waktu-waktu terakhir. Baik para penonton, itu dia topik yang kami bawakan berkenaan dengan tanya doktor, iaitu microsleep dan juga kelesuan. Itu merupakan antara simptom-simptom yang mungkin berlaku ketika anda sedang memandu. Jadi sekiranya ada sebarang simptom tersebut, perlu untuk anda berhenti sekejap untuk rehatkan diri anda sebelum berlakunya sebarang kejadian yang tidak diingini. Kalau boleh saya nak kongsikan sedikit. Setakat 14 Mac sehingga 25 Mac telah pun berlaku kemalangan sebanyak 2,000, melibatkan 2,048 kemalangan yang telah pun berlaku, dan kematian daripada kemalangan tersebut adalah sebanyak 170. Jadi itu antara perkara yang kalau boleh semua kita perlu untuk elakkan. Jadi kalau anda mungkin ada merasai simptom-simptom yang kami kongsikan tadi, perlu untuk berehat seketika. Dan yang akan menjelaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini, saya kenalkan Profesor Dr. Louis Adai Kalam, merupakan Presiden Persatuan Sleep Apnea Malaysia. Selamat pagi, Prof. Okey, jadi Prof, tadi kita dah kongsikan sedikitlah berkenaan dengan simptom-simptom itu mungkin berlaku. Sebenarnya ada banyak juga ancaman besar yang mungkin akan berlaku kepada kita sekiranya berlakunya kelesuan, kita mengantuk, banyak ancaman yang akan berlaku. Ya. Silakan. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam Ramadan kepada semua. Dan juga terutamanya RTM dan juga Selamat Pagi Malaysia. Ya. Bagi mengundang saya untuk isu perbincangan tentang microsleep dan kelesuan. Okey. Sebelum saya memulakan dengan isu microsleep ni, kita kena tengok daripada sudut mana microsleep ni wujud sebenarnya. Jadi saya ingin menceritakan tentang dua ancaman terbesar yang sedang melanda seluruh dunia di abad yang ke-21. Iaitu dunia moden lah namanya. Dunia moden. Dalam dunia moden ni, manusia ni dia kurang tidur. Kurang tidur. Itu adalah ancaman pertama di dunia, iaitu kurang tidur. Jadi bila dia mengambil ringan tentang amalan tidur yang baik, dan dia tidak mendapatkan, manusia ni tidak mendapatkan kualiti tidur, kuantiti tidur yang secukupnya, serta konsisten tidur. Dia pandang remeh tentang isu ini. Jadi kalau kita lihat penciptaan Tuhan ni, bila Tuhan mencipta manusia, dia telah membahagikan satu hari itu kepada 3 bahagian. Bahagian pertama ni kita katakan iaitu waktu malam. Waktu malam di mana manusia patutnya perlu berehat dan tidur dan juga buat kerja-kerja amal. Kerja-kerja amal dan memperbanyakkan amal lah. Itu yang maksud saya. Lepas tu Tuhan telah mencipta satu lagi bahagian dalam malam tu, siang tu, itu 8 jam siang, yang mana siang tu terang dan benderang. Kenapa? Sebab kita perlu mencari rezeki. Manusia ni kena perlu pergi mencari rezeki. Betul. Lepas tu 8 jam lagi yang diperuntukkan dalam satu malam, satu hari itu sebenarnya adalah untuk kita sebagai manusia untuk berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain, bersosial, bersosial dan bertemu manusia-manusia lain, dan juga mengamalkan sistem bergaul dengan yang lain lah. Itu ciptaan manusia. Tetapi malangnya hari ini kita dapati bahawa manusia ni dia sudah lupa dan tidak bersyukur kepada Tuhan. Dan tidak mengamalkan apa yang patut diamalkan. Jadi sebagai contohnya, bila seseorang manusia itu bila dikata perlu tidur 8 jam dan dia tidur 6 jam satu malam contohnya, maka dia ada hutang tidur selama 2 jam. Jadi bila dia hutang 2 jam sehari, semalam, dan kalau dia mengikut benda ni setiap malam, maka lama-lama hutang tu terlalu banyak. Macam orang hutang dengan bank lah. Bila dah banyak hutang, pening kepala kan. Betul. Sama juga dengan badan kita, dia akan pening. Dan dia akan menghasilkan ancaman kedua terbesar di dunia, iaitu kelesuan. Ramai yang datang kerja hari ini, dia lesu. Tak boleh senyum.
tak boleh rasa segar dan sebagainya. Jadi penyelidikan yang dibuat oleh Nielsen Company, sebuah syarikat penyelidikan dan perundingan antarabangsa, mendapati bahawa rakyat Malaysia dalam 10 orang, 9 orang ada masalah kurang tidur ataupun gangguan tidur. Wow, amat. Ini adalah tahap yang amat bahaya. Jadi saya memang setuju bila Puan Su kata tadi berlaku banyak kemalangan kan. Ya. Kenapa tidak? Sebab kelesuan dan kurang tidur ni yang mengakibatkan satu daripada sebab punca berlakunya kemalangan. Okey, jadi itu antara dua ancaman terbesar yang sebenarnya kita selalu ambil mudah seperti yang dikongsikan oleh Prof tadi kan. Jadi kita perlu untuk memahami sebenarnya sebab itulah Tuhan ganjarkan kita waktu tidur yang secukupnya supaya kita menjadi lebih segar, lebih sihat dalam masa yang akan datang. Okey, berbalik kepada topik kita microsleep ini. Punca berlakunya microsleep adalah daripada keletihan dan kurangnya tidur tadi kan, dan ia akan berlaku tanpa kita sedari sebenarnya Prof kan. Maksudnya tengah memandu tu kena aircon panas-panas kan, suddenly dalam beberapa saat sahaja kita boleh berlakunya kemalangan dan terlelap, orang kata tertidur seketika kan. Jadi itu antara perkara yang mungkin berlaku. Punca-punca yang berlakunya microsleep ni, apakah antara puncanya, Prof? Yang pertamanya, microsleep ni sebenarnya adalah satu perkara yang berlaku pada waktu yang singkat. Di antara 1 saat hingga 30 saat. Biasanya dia singkat dan dia tidak dapat dikawal. Okey, tidak dapat dikawal dan dia biasanya berlaku ketika kita sedang memandu. Bila kita memandu secara monotonous, maksudnya jalan yang lurus. Dan kalau kita lihat di Malaysia, kebanyakan jalannya adalah lurus. Sebab highway dan byway. Jadi dia memang lurus. Betul. Jadi bila kita berjalan dalam keadaan monotonous tu, dia mungkin kita punya mata terbuka tapi otak kita akan tutup. Shutdown. Jadi kita tak nampak kenderaan di depan. Itu yang menjadikan satu masalah masalah microsleep yang mengakibatkan kemalangan. Tapi microsleep ini tidak semestinya berlaku di jalan raya saja. Boleh berlaku dalam sebuah mesyuarat. Ketika mesyuarat orang tertidur. Banyak kes-kes orang tertidur bukan saja di mesyuarat. Tergelap pula. Kadang-kadang minta maaf, di parlimen pun kadang-kadang kita ternampak juga ada yang tertidur. Dan juga ada juga kes macam bila menggunakan mesin di tempat kerja tu, dia tertidur. Ini semua adalah punca microsleep. Dan microsleep ni, kalau kita nak elakkan daripada microsleep ni, yang pertama kita kena jaga tidur kita. Kita kena pastikan kualiti tidur cukup, kuantiti tidur cukup. Tidur tu mesti paling kurang kalau tanya saya 8 jam satu malam. Kalau 7 jam memang boleh hidup ikan bolehlah, macam hidup tu bolehlah. Tapi kita tak rasa segar. Jadi 8 jam satu malam. Ataupun kalau kita nak capai maksimum 9 jam. Kena tidur 9 jam satu malam. Tidur 9 jam juga adalah awet muda. Jadi kita boleh rasa nampak muda. Wah, patutlah Prof nampak muda je kan. Itu antara tipsnya juga kan. Okey, dan di kesempatan waktu yang ada ni, mungkin ada sedikitlah kata-kata kepada para penonton yang sedang menonton sekarang ini. Perlu untuk kita mengambil kira tentang waktu tidur kita yang cukup, selain daripada untuk kelihatan lebih muda tadi, Prof, untuk kita jadi orang kata tampilkan diri dengan keadaan lebih segar dan juga lebih sihat. Okey. Jadi saya rasa saya cuma nak sampaikan nasihat saya sebab hari ini kita boleh lihat banyak sangat kemalangan-kemalangan yang berlaku di jalan raya dan juga lebuh raya. Saya nasihatkan supaya amalkan tidur yang cukup, rehat yang cukup dan pastikan minum air yang banyak, memandangkan cuaca pun tidak begitu menyebelahi kita sebab sampai 41 Celsius, dan juga pandu cermat dan selamat, berhati-hati di jalan raya dan rancang perjalanan anda. Okey, dan pastikan sleep well, tidur lena. Tidur berkualiti, tidur lena akan memastikan kita punya hidup berkualiti. Ya, itu dia. Tidur yang lena akan memastikan kehidupan kita
lebih berkualiti. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Louis Adai Kalam, merupakan Presiden Persatuan Sleep Apnea Malaysia. Terima kasih banyak, Prof. Okey, itu dia berkenaan dengan microsleep. Perlu untuk kita hati-hati, jaga diri anda, jaga keluarga anda dan juga nyawa anda untuk memastikan keluarga anda dalam keadaan yang baik, insya-Allah, ketika memandu di jalan raya khususnya. Dan dalam meeting tadi pun jangan tidur juga. Okey, dan selain daripada itu, banyak lagi perkongsian menarik akan kami sajikan kepada anda. Tapi sebelum itu, kami nak berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.